Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk Al-Qada'u wal Fidyah wa Kafaratu Shaum. Maksudnya qada', fidyah dan kafarah puasa. Jadi dalam tajuk ni kita akan belajar definisi qada', fidyah dan kafarah puasa, menyebutkan dalil yang mewajibkan perkara tersebut. Kita akan menjelaskan siapa yang wajib untuk qada' puasa, siapa yang wajib untuk bayar fidyah, siapa yang wajib untuk kafarah. Jadi pertama, ta'rif qada' wal fidyah wal kafarah. Pengertian qada', fidyah dan juga kafarah. Qada' dari segi lughatan diddu ada. Dari segi syar'an, fi'lu ibadah kharijal waqtiha al-mahdudi syar'an. Maksudnya di sini, qada' dari segi bahasa bermaksud perkataan qada' adalah lawan bagi perkataan tunai. Dari segi syarak pula maksudnya melakukan ibadah di luar waktunya yang telah ditentukan pada syarak. Seterusnya, maksud fidyah dari segi lughatan ma yuqaddimu min mali wan nahwi li takhlisi al-mafdi. Dari segi syar'an, ma yuqaddimu Allahu jazaan li taqsiri fil ibadah. Maksudnya, fidyah dari segi bahasa bermaksud apa yang diberikan seperti harta dan seumpamanya untuk membersihkan diri orang yang melakukan pemberian tersebut. Fidyah dari syarak pula maksudnya apa yang diberikan kerana Allah sebagai balasan kerana pengabaian dalam ibadah. Seterusnya, maksud kafarah dari segi lughatan al-sitru. Maksud kafarah dari segi syar'an ma yastaghfiru bihi al-ismu min as-sadaqati aw sawmu aw nahu zalik. Maksudnya kafarah dari segi bahasa maksud tutup. Kafarah dari segi syarak maksudnya perkara yang dapat mengampunkan dosa seperti sedekah, puasa atau seumpamanya. Seterusnya kita pergi kepada dalil masyru'iyah qada', dalil yang mewajibkan untuk kira qada' puasa. Dalil tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Maksudnya, dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati menjalankan kebajikan dengan memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari, maka itulah lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Seterusnya, man yujibu alaihi qada'u shaum. Kat sini kita akan belajar siapa yang wajib untuk qada' puasa. Ada 3 orang yang wajib untuk qada' puasa. Orang pertama ialah man safara tawilan. Maksudnya di sini orang yang bermusafir dalam perjalanan yang jauh. Orang yang kedua pula ialah al-maridu maradan syadidan. Maksudnya di sini orang yang sakit kuat. Orang yang ketiga, al-hamilu wal mardi'un latan iftarta khaufan ala anfusihim aw ma'al walad. Maksudnya di sini perempuan mengandung dan menyusu yang tidak berpuasa kerana bimbang terhadap dirinya sendiri dan juga anaknya ataupun kandungannya. Kesimpulannya, orang yang wajib untuk qada' puasa ada 3 orang, 3 jenis orang. Seterusnya, man yujibu alaihi fidyah. Siapa yang wajib untuk membayar fidyah sahaja. Ada 2 orang yang wajib untuk bayar fidyah. Orang pertama ialah al-marid allazi la yarji shifa'uh. Maksudnya sini ialah orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh lagi. Orang yang kedua ialah al-kabiru ajizul allazi la yaqdiru 'ala siyam. Orang tua yang lemah yang tidak mampu untuk berpuasa lagi sebab dia dah terlampau tua dan tidak mampu untuk dia untuk puasa. Seterusnya, man yujibu alaihi qada' wal fidyah ma'an. Siapa yang wajib qada' dan juga bayar fidyah. Ada 2 jenis orang yang kena buat dua-dua ni. Dia kena qada' puasa dia dan masa yang sama pun dia kena bayar fidyah juga. Orang pertama, al-hamilu wal mardi'un latan iftarta khaufan 'ala al-walad faqat.
Contohnya kat sini, perempuan hamil dan menyusu yang tidak puasa kerana bimbang terhadap anaknya saja. Beza dengan orang yang wajib untuk kodok puasa tadi. Orang yang kodok puasa tadi, orang sama tak? Perempuan yang hamil dan menyusu. Tapi dia ni, dia risau terhadap diri dia dan juga anak dia. Orang yang wajib untuk bayar fidyah dengan kodok puasa ni ialah perempuan hamil dan menyusu, sama juga seorang tadi. Tapi dia bimbang terhadap anak dia saja. Dia tak bimbang terhadap diri dia sendiri. Orang yang kedua ialah man akhara qada'u shaum Ramadan bi ghairi anzri hatta halu Ramadan akhar wa tatakkar fidyah bi takrurus sini. Maksudnya kat sini, orang yang melibatkan qada puasa Ramadan tanpa keunzuran sehingga datang bulan Ramadan yang lain, bertambah fidyah dengan bertambahnya tahun. Yang kedua ni, penjelasan dia ada macam ni. Contohnya orang tu dia tak puasa sebanyak 3 hari pada bulan Ramadan tahun 1433 Hijrah. Dia tak puasa sebanyak 3 hari. Lepas tu, dia kena kodok. Waktu tu dia kena kodok puasa dia sebanyak 3 hari. Tapi dia tak kodok puasa dia tanpa apa-apa keunzuran sehinggalah masuk bulan Ramadan tahun 1434 Hijrah. Waktu tu dia masih lagi tak ganti puasa dia yang 3 hari tahun lepas punya tu. Jadi dia kena bayar fidyah sebanyak 3 cupak. Dan dia kena kodok puasa sebanyak 3 hari. Sama ada juga kes dia kalau dia masih lagi tak ganti puasa dia sebanyak 3 hari tu dan masuk lagi tahun seterusnya 1435 Hijrah, dia masih lagi tak ganti puasa dia tu, maka dia kena bayar fidyah sebanyak 6 cupak. Dia akan berganda-ganda. Macam tu lah sifir dia. Seterusnya tajuk man yujibu alaihi qada wal kafarah ma'an. Sesiapa yang wajib untuk qada dan kafarah puasa. Dia wajib untuk dia qada puasa dan juga bayar untuk kafarah. Dia kena buat dua-dua. Ada 4 jenis orang yang kena buat macam ni. Orang pertama ialah afsadus siyam Ramadan fala kafarah iza afsadus saum qada'u al kafarah au nazri au nafal. Maksud kat sini, merosakkan puasa Ramadan, maka tidak dikenakan kifarah apabila dia merosakkan puasa qada' ataupun puasa kifarah ataupun puasa nazar ataupun puasa sunat. Yang wajib untuk bayar qada' dan juga kafarah ni hanya bila dalam bulan Ramadan je. Bila dia puasa untuk macam puasa sunat ataupun puasa nazar lain tu, kalau dia batalkan puasa itu, dia tak perlu bayar qada' atau kafarah. Seterusnya, an yakuna aliman bitahrim fala kifarah ala jahilu bitaqribu ihdal bil Islam. Maksud sini, dia mengetahui tentang haramnya perkara tersebut, maka tidak dikenakan kifarah ke atas orang jahil kerana dia baru masuk Islam. Okey, sini penerangan dia. Contohnya orang tu dia tahu yang dia tengah puasa dan dia tahu dia tak boleh bersetubuh waktu dia sedang puasa, tapi dia still bersetubuh waktu dia sedang puasa. Maka wajib untuk dia bayar qada' dan juga bayar kifarah. Orang yang ketiga ialah an yakuna jami'an zakiran li saumihi fala kifara ala min jami'in nasyan. Maksudnya kat sini, orang yang bersetubuh itu ingat dia sedang berpuasa, maka tidak dikenakan kifarah ke atas orang yang bersetubuh dalam keadaan lupa. Maksudnya kat sini, orang tu bersetubuh dalam keadaan dia ingat, maka wajib untuk dia bayar kifarah dengan qada'. Contohnya kalau orang tu dia lupa yang dia tengah puasa dan dia bersetubuh juga waktu dia tengah puasa tu, tapi dia lupa, tak apa, dia diberikan kemaafan untuk dia tidak membayar kifarah dan juga qada'. Orang yang keempat, ghairu mutaharris bisafar li'anna as-safara syubha fi dar'i kafarah. Maksudnya tidak diberikan rukhsah, iaitu kelonggaran berpuasa atau tidak dengan sebab musafir, kerana musafir itu adalah syubhah yang menolak dikenakan kifarah. Penjelasan dia kat sini, contohnya orang tu dia nak musafir. Walaupun orang tu nak musafir, tapi musafir itu kalau untuk benda yang buruk, maka dia kena wajib qada' dan juga kifarah. Sebab alasan musafir tu tak menjadi sebab untuk dia tidak bayar qada' dan kafarah. Sebab dia punya niat dia untuk musafir itu tak baik. Kalau niat dia baik untuk musafir itu, maka tak apalah untuk dia tidak bayar kifarah. Seterusnya,
kafarah ala tartib tali. Ni hukum-hukum kifarah ke atas orang yang kena kifarah tu. Kalau kali ada 3 pilihan untuk orang tu. Pilihan pertama ialah adqu riqabah al-mu'minah. Maksudnya membebaskan hamba perempuan yang beriman. Kalau orang tu dia tak mampu untuk membebaskan hamba perempuan, maka dia akan ambil yang seterusnya. Seterusnya ialah asyamu syahrain mutatabi'ain. Maksudnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya kat sini orang tu tak boleh skip puasa dia walaupun 1 hari. Sebab kalau dia skip puasa dia selama 1 hari, walaupun dia dah puasa sebanyak 1 bulan, dia kena start semula dari 1 bulan tu. Wajib untuk dia puasa berturut-turut. Dia kena sentiasa berpuasa sebanyak 2 bulan dan tak boleh berhenti sehingga cukup tempoh 2 bulan tu. Kalau dia tak mampu juga untuk puasa 3 bulan berturut-turut tu, ada pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga ialah at'amu sittina miskinan. Maksudnya kat sini memberi makan 60 orang yang miskin. Itu sekian saja daripada saya. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar.